Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap semua berada dalam keadaan sihat-sihat sahaja bersama keluarga tercinta. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi dengan pembelajaran kita bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. Kita akan masuk ke modul yang seterusnya, iaitu modul Reka Bentuk Pengaturcaraan. Kita akan mulakan dengan asas pengaturcaraan. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah InsyaAllah pada akhir sesi pembelajaran, antum semua dapat menerangkan maksud pengaturcaraan dan menerangkan sekurang-kurangnya satu kegunaan atur cara dalam perkakasan harian. Atur cara. Apa dia atur cara itu sebenarnya? Nanti kita tengok. Okay, mari kita perhatikan situasi di kedai barangan elektrik Leon ini. Ada dua orang kat situ, penjual dan juga pembeli. Pembeli bertanya kepada penjual, apakah kelebihan ketua ini? Penjual pun memberikan penjelasan kepada pembeli. Ketua hari ini mempunyai komputer benam. Encik tekan di satu butang ni, kemudian ketua ini akan masak ikut pilihan encik. Kalau encik nak defrost ayam, encik masukkan ayam dalam ni, tutup pintu, encik tekan di satu butang, ketua ini akan proses defrost ayam tersebut. Bila selesai, dia akan keluarkan bunyi pip, pip, pip. Selesai. Sangat mudah. Itu adalah cara menggunakan ketuhan gelombang mikro. Okey, now kita tengok cara menggunakan mesin minuman layan diri. First, sebelum boleh membeli air di situ, kita kena masukkan duit berdasarkan harga minuman. Dah masukkan duit, kita buat pilihan jenis minuman. Nak coklat ke, nak kopi ke, nak teh ke, nak susu ke, nak gula ke, ataupun nak yang kosong O sahaja ke, up to you. Next, kita tekan butang minuman pilihan yang kita mahu lagi. Kita tunggu sehingga air itu selesai dibancuh dan dituang ke dalam cawan, dan last sekali kita ambil dan minum. Itu adalah cara menggunakan mesin minuman layan diri ataupun vending machine daripada sudut kita sebagai seorang pengguna. Apa yang berlaku kepada mesin minuman layan diri itu? Kita tengok langkah-langkah yang dilaksanakan oleh mesin minuman layan diri. Bayangkan diri antum adalah sebuah mesin minuman layan diri. Antum berada di situ, kakak depan seorang pengguna yang comel. Apa yang antum akan buat? First, antum akan terima duit yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Setelah antum terima duit, antum akan tengok minuman apa yang pengguna ini boleh beli. Cukup tak duit dia? Kalau tak cukup, antum akan paparkan minuman yang hanya cukup dengan amount tadi. Contoh dimasukkan RM1, tapi harga minuman yang ada RM5. So, antum tidak akan paparkan sebarang minuman yang boleh dibeli. Sehinggalah pengguna tadi memasukkan duit yang cukup. Baru antum nyalakan. Boleh beli air kopi, boleh beli air teh yang ini. Duit dah cukup. Seterusnya, antum tunggu. Pengguna tu pilih, dia nak minum air apa. Setelah antum terima arahan minuman yang akan dibuat, antum pun melaksanakan langkah-langkah penyediaan minuman yang telah dipilih tadi. Bila dah selesai, antum keluarkan minuman melalui slot yang disediakan, dan seterusnya antum cek balik baki. Cukup tak duit orang ni tadi? Ada lebih tak? Kalau ada lebih, antum akan keluarkan baki. Kalau secukupnya, proses itu berakhir di situ. Okey, tadi ada mention pasal komputer benam, atau bahasa Inggerisnya embedded computer. Apa itu komputer benam? Komputer benam ini adalah komputer dengan tujuan khusus yang berfungsi sebagai komponen atau bahagian dalam produk yang lebih besar. Dia adalah satu komponen yang berada dalam produk yang lebih besar yang telah kita berikan arahan untuk bertindak secara khusus. Kalau contoh vending machine tadi, untuk keluarkan air, untuk bancuh air dan keluarkan air. Kalau microwave tadi, untuk memanaskan masakan berdasarkan apa yang pilihan yang dipilih oleh pengguna. Kehadiran komputer benam di dalam sesuatu peralatan elektrik boleh dikenal pasti melalui keberadaan chip pemprosesan di dalamnya. So, antum tengok ada 3 contoh gambar di situ. Ada smartphone, ada smartwatch, ada smart washing machine. Di dalam setiap peralatan itu ada satu chip pemprosesan yang membolehkan komputer benam ini
membolehkan peralatan ini berfungsi seperti mana yang telah kita set, kita tugaskan dia. Nak tahu peralatan yang ada sejak perprosesan ni senang je. Kebiasaannya akan ada awalan smart di depan peralatan itu. Contohnya smartphone, smartwatch, smart washing machine, smart TV, smart home dan pelbagai lagi. Okey, kita dapat lihat di situ ada satu bentuk, ada satu robot kecil yang comel sedang memegang satu benda petak warna hitam. Benda itulah yang kita panggil sebagai chip pemprosesan yang ada dalam peralatan-peralatan yang kita sebutkan tadilah. Okay, now kita lihat pada komputer. Kita dah sebut komputer benang. Komputer itu apa? Komputer itu sebenarnya bermaksud mesin atau peranti ataupun alat yang digunakan untuk mengendali data input sebagaimana yang diarahkan oleh pengguna. Data input tu maksudnya apa yang dimasukkan oleh pengguna. Ada 4 ciri-ciri komputer. Yang pertama, komputer mestilah boleh menerima data. Yang kedua, komputer mestilah boleh memproses data. Yang ketiga, komputer boleh mengeluarkan maklumat. Dan yang keempat, komputer boleh menyimpan maklumat. Sebagai contoh, smartwatch. Bagi antum yang ada smartwatch, antum nak pergi berjoging, apa yang antum akan buat adalah antum akan set pada smartwatch, pilih selection untuk jogging. Smartwatch itu menerima data daripada antum untuk jogging. Makanya dia akan proses data, dia akan keluarkan maklumat. Bila antum mula berjogging, dia akan mula track sejauh mana antum berlari, seberapa banyak kalori yang telah terbakar sepanjang proses antum berjogging itu, sehinggalah ke akhirnya antum masukkan balik maklumat yang antum telah selesai jogging. Dan smartwatch tu akan mengeluarkan data berkenaan dengan apa yang berlaku sewaktu antum jogging tadi. Berapa banyak kalori yang terbakar, berapa jam antum berlari, bagaimana dengan retak jantung antum, laju ke rendah ke, dan seterusnya. Maklumat itu disimpan dalam storage smartwatch tersebut supaya nanti bila antum dah sampai kat rumah, antum boleh buka balik, oh tadi dah bakar kalori banyak ni, dah boleh makan banyak ni semula, kan? Okay, untuk mengendalikan satu komputer itu mestilah diberi set arahan dengan tepat mengenai tindakan-tindakan ataupun langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kenapa kita kena bagi arahan yang tepat kepada komputer ni? Kerana komputer ini tidak mempunyai otak seperti mana manusia. Hebatnya otak manusia yang Allah ciptakan, kita ada otak, boleh berfikir, boleh melaksanakan sesuatu tugasan. Tetapi komputer tak ada, sebab komputer itu ciptaan manusia. Makanya manusia memerlukan satu set arahan untuk diberi kepada komputer ini supaya komputer ini boleh melakukan tugasan-tugasan yang sepatutnya. Okay, now ini adalah istilah-istilah yang biasa akan kita jumpa dalam pengatur caraan. Kita ada atur cara komputer ataupun bahasa Inggerisnya programming, yang bermaksud set atau urutan arahan berkod yang dimasukkan ke dalam komputer bagi membolehkan komputer melaksanakan sesuatu tugasan. Seterusnya, istilah kedua, programming language ataupun bahasa pengatur caraan. Atur cara komputer ni tadi ataupun set urutan arahan ni tadi, dia akan ditulis menggunakan satu bahasa khusus yang diberi nama bahasa pengatur caraan, atau bahasa Inggerisnya kita panggil programming language. Dan istilah yang ketiga, pengatur caraan komputer atau bahasa Inggerisnya computer programming, merujuk kepada proses untuk menyediakan atur cara komputer tadi. Proses untuk menyediakan set urutan arahan berkod yang kita akan masukkan dalam komputer. So, kita lihat contoh kepada set arahan berkod. Ini adalah contoh set arahan berkod yang kita masukkan ke dalam komputer untuk membolehkan komputer itu melaksanakan tugasan yang sepatutnya. Kalau nampak ada perkataan if, merujuk kepada pilihan. Kita boleh nampak hujung sekali di bawah ada perkataan return, merujuk kepada setelah selesai pilihan dibuat. Kita akan belajar lebih lanjut lagi lah insya-Allah selepas ni. Next, kita tengok balik istilah-istilah tadi. Saya ulang balik istilah-istilah.
Okay, kita recap balik 3 istilah yang kita sebutkan tadi. Atur cara komputer ataupun programming, bahasa pengaturcaraan atau programming language, dan pengatur caraan komputer, computer programming. Antum kena betul-betul faham perbezaan antara tiga-tiga istilah ini. Atur cara komputer merujuk kepada set atau urutan arahan berkod yang diberi kepada komputer. Bahasa pengaturcaraan pula merujuk kepada bagaimana caranya set urutan arahan berkod itu ditulis. Kenapa kena ada bahasa pengaturcaraan? Okey, kita tengok manusia ada pelbagai bangsa. Kita ada bangsa Melayu, kita ada bangsa Cina, kita ada bangsa Arab, kita ada orang putih. Kalau orang Melayu dia berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Kalau orang Arab, dia akan cakap bahasa Arab. Orang Cina, dia cakap bahasa Cina. Orang putih cakap bahasa Inggeris. Dan komputer, dia bukan manusia. Dia perlu ada satu bahasa khusus untuk dia faham apa tugasan yang dia perlu buat. Bahasa itulah nanti yang kita akan menggunakan bahasa pengaturcaraan itulah nanti kita buat arahan-arahan yang berkod untuk memastikan komputer itu boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. So, pengaturcaraan komputer pula ataupun computer programming merujuk kepada proses menyediakan set urutan arahan berkod, proses untuk menyediakan programming atau atur cara komputer itu sendiri. Okey, kita lihat pula contoh alatan dan perkakasan harian yang menggunakan pengaturcaraan. Kita ada ketuhar gelombang mikro yang boleh melakukan pelbagai cara masakan. Kita ada telefon pintar yang mempunyai pelbagai fungsi. Kita boleh buat panggilan telefon, kita boleh ambil gambar, kita boleh buat FaceTime, kita boleh mengawal perkakasan harian yang lain dengan telefon pintar. Kemudian kita ada peti sejuk yang digunakan untuk menyimpan makanan. Kita boleh tentukan suhu yang sesuai untuk simpan makanan kita supaya makanan kita tahan lebih lama. Kita ada telefon pintar yang membolehkan mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Antum boleh melayari Facebook melalui telefon pintar. Antum boleh melihat movie daripada Netflix dan macam-macam lagi lah dengan telefon pintar. Seterusnya kita ada pembersih vacuum robotik. Pembersih vacuum robotik ini boleh membersihkan ruangan yang sukar tanpa perlu digerakkan oleh manusia. Berbanding dengan pembersih vacuum yang biasa, antum kena pegang hose dia, antum kena gerakkan untuk menyedut kotoran di kawasan tertentu. Tetapi, pembersih vacuum robotik ini, antum hanya perlu tekan button on sahaja. Dia akan bergerak sendiri membersihkan kawasan-kawasan dalam sepanjang laluan dia. Seterusnya, kita ada alat yang agak famous sekarang ni, iaitu penyukat suhu digital yang digunakan untuk mengenal pasti suhu badan ataupun suhu cecair dengan tepat. Kita lihat kegunaan atur cara dalam perkakasan harian. Kenapa atur cara atau programming ini dimasukkan dalam perkakasan harian tadi? Untuk apa? Ada 4 sebab di sini. Yang pertamanya untuk memudahkan kerja atau urusan. Contoh, nak basuh baju. Tanpa mesin basuh, antum kena rendam dulu baju. Lepas rendam baju, antum kena berus dengan sabun. Dah berus dengan sabun, antum kena bilas dengan air supaya sabun tadi hilang. Dah bilas dengan air, antum kena perah untuk pastikan air turun daripada pakaian tersebut. Kalau guna mesin basuh, antum masukkan semua baju sebaku dalam mesin basuh. Antum tutup pintu dia, antum tekan butang selection untuk basuh. Sudah, selesai. Tunggu sehingga siap. Lebih menjimatkan masa dan tenaga. Kalau membasuh baju, dah habis banyak masa dah habis. 1 jam dah habis untuk satu basuh baju. Masa kat lengan pun dah timbul dah. Tapi dengan menggunakan mesin basuh tadi, mudah urusan. Tekan-tekan, tinggal. Boleh masak pula. Boleh buat kerja rumah pula. Boleh bantu mak, boleh tengok adik dan sebagainya. Seterusnya, perkakasan yang ada atur cara ni lebih mudah dijual di pasaran. Kerana apa? Kerana ia memenuhi kehendak pengguna. Pengguna nakkan sesuatu yang memudahkan urusan mereka. Pengguna nakkan sesuatu yang menjimatkan tenaga dan masa mereka. So, perkakasan yang ada atur cara ni boleh lebih mudah dijual di pasaran dan mempunyai permintaan terhadap barangan yang lebih tinggi. Sebarang perkakasan yang ada programming ataupun atur cara ni memang orang nak.
Kerana apa? Kerana sebab yang kita dah sebutkan tadi. Memudahkan urusan kerja, menjimatkan masa dan tenaga. Okey, kita lihat ada 2 contoh kat sini. Mesin basuh manual yang antum perlu pastikan drum dia berputar untuk membersihkan baju menggunakan kaki dan juga tangan. Dengan mesin basuh pintar yang boleh dikawal menggunakan handphone. Hanya tekan butang di handphone sahaja, antum boleh set berapa suhu air, berapa kali nak bilas, nak spin macam mana. Sangat mudah. Kalau antum, yang mana yang antum nak? Yang perlu menggunakan tangan dan kaki ke? Atau menggunakan jari tekan-tekan sahaja? Okey, terima kasih atas perhatian yang antum berikan. Semoga perkongsian kita, pembelajaran kita hari ini memberi manfaat kepada antum. Dan jangan lupa, sila jawab kuis melalui pautan yang disediakan. Antum akan lihat kefahaman antum terhadap subjek ini, terhadap pembelajaran kita hari ini setelah menjawab kuis tersebut. Seandainya antum punya masalah masih belum faham, antum boleh melihat semula video ini, atau antum boleh berbincang, bertanyakan kepada guru sewaktu sesi kelas nanti, soal jawab dalam kelas. Okay, sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.